Ni siapa ni? Okey. Dah, pada kamera dah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Selamat pagi semua. Ni handsome sangat dah ni. Ada blazer kan. Jangan off lagi. Saya belum ambil gambar pun lagi. Okey, untuk hari ni kita akan adakan satu sesi book challenge ataupun kita panggil read review share, di mana setiap pelajar akan membaca buku ataupun telah membaca buku, sama ada digital ataupun bercetak, untuk dikongsi bersama sahabat-sahabat dalam ni sebagai satu daripada aktiviti e-learning. Okay. Setiap pelajar akan bentang, masa diberi jangan lebih 10 minit ataupun 5 minit tu lama sangat kot. Terpulang pada antum, dan selepas contohnya kalau hostia ada bentang, kalau ada sahabat-sahabat yang nak bertanya tentang buku tersebut, boleh bertanya. Dan markah tu akan diberi berdasarkan kepada participation dalam kelas. Dalam kelas hari ini supaya dia menjadi satu perkongsian yang interaktif. Mestilah ada buku-buku yang menarik perhatian. Saya tak rasa ada yang share tentang Harry Potter, betul tak? Ada kan? Tentang Harry Potter. Mentang-mentang lah baca buku Harry Potter katam kan. Nak share pula buku tu. Baik, Azri ready. Irdina, okay, mana kamera? Edward tak on video lagi. Okay, saya akan ambil gambar dulu untuk satu. You all pandang je kamera masing-masing. Jangan pandang muka kawan-kawan, pandang kamera. Sebab kalau pandang muka kawan-kawan nampak you all ni. Okay, sebab dia ada dua slot ni. Dua apa? 1, 2, 3. Okay, itu baru satu. Ada lagi tak masuk? Baharul. Okay, bagi yang baru masuk, kita sedang mengambil gambar. Photoshoot sekejap. Pandang je kamera tu. Gerak-gerak. Orang tu ni. Okay, 22. Tadi Syamil kata berapa? 25 4. 4 21. Ada yang tak masuk lagi ni. Okay, siapa yang nak proceed untuk on sahaja, yang tak. Okey, seperti yang dimaklumkan, untuk hari ini program kita akan bermula dengan Muhammad Syahmi, diikuti oleh Muvish. Harap bersedia. Ini adalah book challenge untuk read, review and share. You can share anything what you have read to the members of the class. Okay. Setiap pelajar akan buat perkongsian berkaitan buku yang telah dibaca dalam masa 5 minit ataupun 10 minit, sebab ada yang bagi tahu saya tak sampai 5 minit kot. Dan perlu ada ni lah, kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Baik, saya dengan ini menjemput pengurusi majlis kita hari ini, Muhammad Syahmi, untuk membentangkan hasil bacaan beliau. Kemudian Syahmi akan teruslah proceed jemput kawan-kawan yang lain. Okay. Silakan Muhammad Syahmi. Kalau ada nak share, Syahmi share je. Dia tekan button share tu. Movie jaga masa ya. Rasa tak ramai yang akan ni kan, exit the time kan. Kalau ada yang lebih tu, Movies ni lah sound Okay, Movies? Ready Okay. Okay. Silakan Syahmi. Kemudian Syahmi jemput pula Movies. Then yang lain-lain. Okay? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syahmi dari kelas DWD Section 40. Hari ini saya akan membuat present tentang tajuk book review
untuk subjek sains, teknologi dan mankind. Saya pasti dalam kelas ni semua tahu pasal brand ni, iaitu Apple. Setiap tahun brand ni akan release new iPhone, iPad, MacBook dan lain-lain. Kenapa saya tunjuk brand ni? Sebab hari buku yang akan saya share hari ni ada berkait rapat dengan brand ni. Inilah buku yang saya pilih, iOS Programming 7 Edition yang diterbitkan oleh Big Nerd Branch Guide dan pengarangnya Christian Core dan Aaron Hilleglass. Saya pasti dalam kelas ni kita semua belajar coding kan, tapi kita tak tahu apa coding tu boleh buat dengan kita. So mesti korang tertanya kenapa saya pilih buku ni. Yang pertamanya saya pilih buku ni sebab programming tu sendiri saya minat dengan programming. Yang keduanya, dalam buku ni dia guide kita untuk write coding from zero, from beginning tentang iOS programming ni. iOS programming ni kita nak build, dia akan involve Swift language. Swift language ni dia punya language dalam yang kita guna untuk build iOS program. Yang ketiga, mesti kita juga tertanya-tanya kan, macam mana Apple ni sendiri dia boleh cipta operating system yang boleh kita boleh kata padu lah. Sebab dia memang tahan lasak punya device. So dalam buku 7 edition ni, apa yang berubah dalam berbanding dengan edisi yang lain? Semua kod dalam buku ni telah dikemas kini untuk Swift 5.2, iaitu yang paling latest untuk digunakan dalam iOS 11, 12 dan 13. Swift ni macam dikatakan tadi lah, language untuk buat iOS language ni kan, iOS programming ni. Mereka juga mengemas kini beberapa isi kandungan agar pengguna dapat menggunakan teknologi API yang diperkenalkan dalam edisi ni. Apa tu API? API ni secara amnya digunakan agar software tu dapat digunakan untuk software yang lebih besar. Contoh kalau kita guna iPhone, kita boleh hantar kod tu pergi contohnya MacBook sendiri, iMac, macam tu. Edisi ini juga mengatakan reader akan menggunakan Xcode 11.4. Apa tu Xcode kan? Kita tanya-tanya. Apa tu Xcode? Xcode ni kalau kita belajar, dia macam Coblock. Itulah Xcode. Dia punya compiler. Okay, next. Pengenalan. Dalam buku ni, kita akan belajar 3 main benda. Yang pertamanya, kita akan belajar pasal Swift language tu sendiri. Dalam first 2 chapter buku ni, dalam 2 first chapter buku ni je, dia terangkan pasal Swift language ni. So, buku ni dia terapkan supaya kita kuasai betul-betul Swift language ni before kita get into deep coding itself. So, kita kena kuasai language, baru kita belajar coding tu lagi dalam. So, yang kedua, kita perlu kuasai idea utama. Idea utama ni, dia banyak komponen. So, buku ni nak kita faham antara relate-nya satu komponen dengan komponen yang lain. Sebagai contohnya, macam mana kita nak relatekan homepage tu dengan application. Lebih kurang macam tu lah. So, yang ketiga, anda juga perlu menguasai kerangka. Apa yang maksudkan dengan kerangka? Kerangka ni, dalam buku ni kan ada banyak. Contoh dia ajar cara nak buat simple iOS application. Lepas tu more into deep, macam mana nak add some text macam tu. So macam mana kita nak kaitkan bila kita dah buat program yang lagi besar, macam mana kita nak kaitkan semua benda tu. Ini berikutnya merupakan isi kandungan yang ada dalam buku ni. Tak semua yang saya ambil, tapi saya ambil beberapa yang menarik je lah pada pandangan saya. Yang pertama,
a simple iOS program. Yang kedua, Swift language. Yang ketiga, view control. Yang keempat, controlling animation. Yang lima, web services. Dan enam, accessibility. So dalam chapter 1 ni, dia punya simplenya iOS ni dia ajar from beginner. Simple macam ni. Dia buat macam question and answer punya application. Kalau korang boleh tengok. Chapter 2, dia nak ajar guna Swift macam mana. Dalam buku ni dia ajar from basic. Daripada apa yang korang nak pilih semua dia ajar. Yang chapter 3 dia ajar pasal control tu. Contoh je dia ajar pasal help punya application. Macam mana apa yang relate dia, button ni semua ni dia ajar. Yang keempat, chapter ni dia ajar macam mana satu animation ni bergerak. Dia ajar coding dia. Ni nampak ni yang warna biru ni boleh tukar jadi warna macam pink-pink sikit. Yang chapter 5 dia ajar fokus implementing the web services, request for interesting photo. Kita boleh ambil gambar daripada web tu sendiri masuk dalam sistem kita. Gunakan URL je. Chapter 6 accessibility dia ajar pasal voice over. Apa tu voice over kan? Korang pernah guna tak? Voice over ni dia kelebihan dia kepada orang yang saya boleh kata buta lah. Sebab dia kan tak boleh nampak, tapi voice over ni sangat membantu dia orang untuk gunakan phone. Sebab contoh bila kita touch screen tu, dia akan bagi tahu apa yang kita tekan. Macam tu lah. So kalau korang berminat nak baca buku ni, korang boleh search je dekat Google ke Microsoft Edge je, iOS Programming 7 Edition. Kalau korang rasa tak nak baca online, nak beli pun boleh. Tapi harga dia agak tinggi juga lah. So itu saja kesimpulannya, kita harus memupuk sifat membaca dalam diri agar kita memperoleh sesuatu perkara yang baru setiap hari. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, saya ingin menjemput saudara seterusnya, saudara Muvish, untuk membentangkan tajuk beliau dan untuk membentangkan buku yang beliau pilih pada hari ini. Dijemput saudara Muvish. Terima kasih, Syam. Boleh nampak tak? Saya. Hello. Boleh nampak, boleh nampak. Boleh nampak, okay. The book I'm going to review today is The Elephant Man by Tim Curry. The book was released on March 27, 1980. This is the summary of the story. The Elephant Man is based on a true story. It is the story of the life of a man named Joseph Merrick who lived in England in the 19th century. The novel presents Merrick's life from the point of where Dr. Frederick Trask discovers him until his death. Merrick is not an ordinary man. He suffers from a disease that caused him to be deformed. He is called the Elephant Man. People fear him, but they pay to look at him. Dr. Trask takes Merrick to the hospital where he examines Merrick but is unable to help. The Elephant Man disappears after that. 2 years later, Merrick turns up at the hospital. With generous donation from the public, Merrick gets a home at the hospital. He makes new friends and receives a lot of books. He leads a happy and contented life for 3.5 years. Then, in April 1890, he's found dead in his bed. He broke his neck because he was trying to sleep on his bed like a normal person. This is the place where the story is set in London, England in the 19th century. Next, I'm going to talk about the main character of the story. The first one is Joseph Merrick, also known as the Elephant Man, huge head with very little hair, skin hanging down from the neck, face and back, big red tooth stick out of his mouth,
Mouth and nose are like holes. Right hand is like a man's foot. The left hand is a beautiful. Legs are big and fat. Back is crooked. He discovered by Dr. Travis at 25 years old. He suffers from a disease that causes his body to be deformed. It's put on a show for people who pay to see him up close. The second person is Dr. Frederick Travis. He's a doctor at the London hospital. He also the narrator of the story. He helps the elephant man to get a home and introduces Mary to society and helps him to have more normal life. He is a curious, observant, polite, smart, kind-hearted, and understanding person. I chose this book because it's based on a true story. The moral value that I've learned from the story is The Elephant Man is that we should not judge people by their appearance. People have so much to offer and give if only we make time to get to know about them. Mary was judged harshly because of his severe deformity. We should help and be kind to the people who are deformed. Thank you. Any questions? Saya rasa tiada soalan. Terima kasih saudara Muvish. Okay. Seterusnya saya menjemput saudari Chua Lin Wei untuk membentangkan buku beliau pada hari ini. Selamat pagi Ustazah dan classmate saya. Hari ini saya akan present buku yang saya baca dari sekolah rendah tahun 5 hingga sekarang. Nama buku itu ialah The Secret. Saya ada beli buku ini macam ni, tapi ialah dalam Chinese version lah. Okay. Sekarang saya akan memperkenalkan buku ini. Okay, korang boleh nampak buku ini tampaklah 90% orang suka buku ini. Pengarang dia Ron Byrne. Buku ini adalah banyak version tapi buku yang dalam slide ini adalah paling original. Korang boleh lihat banyak review dan komen yang baik dan pengalaman peribadi mereka. The Secret is sebuah buku tentang law of attraction. Maksudnya kamu percaya sebuah barang akan datang, barang itu akan capai. Dengan macam magic dan tidak realistik kan? Tapi ini adalah bukti saintifik. Buku ini boleh dapat di kedai popular atau buku kedai yang besar. Komen saya dengan buku ini adalah boleh encourage seorang jadi lebih bermotivasi. Seterusnya saya akan kongsi sebuah cerita yang kontribut seorang perempuan dari Malaysia. Dia seorang yang mempercayakan law of attraction selepas dia membaca buku ini. Dia mula tulis Dia seorang yang mempercayakan law of attraction selepas dia membaca buku inilah. Dia mula tulis RM100,000 dalam kertas memo lepas dia tambah di tempat yang dia boleh sentiasa dilihat. Selain itu, dia bayar bil kad kredit di counter service. Dia nambah sebuah risalah tentang pertandingan yang tulis RM100,000 Dreamcatcher SMS contest dari syarikat kad kredit itu. Selepas 2 bulan, dia dapat call dari syarikat itu dan dia telah dipilih satu daripada 11 bertanding untuk hadiah utama, iaitu RM100,000. Degupan jantung dia semakin cepat semasa dia tengok balik kertas memo yang ditulis RM100,000. Di samping itu, dia baca dan menonton sekali lagi buku dan video The Secret. Sebelum keputusan pertandingan keluar, setiap hari dia percaya dia ialah seorang yang akan dapat hadiah utama itu. Sehingga datang hari yang keputusan keluar. Hari keluar keputusan tak sampai dan dia menang pertandingan ini. Memanglah kamu nak mempercayai law ini baru kamu boleh dapat apa yang kamu ingin dapatkan.
So saya ada pengalaman saya, ialah jika saya nak sesuatu yang ingin mendapatkan, saya akan tulis memo atau dalam nota selepas 3 bulan atau akhir tahun, saya akan tengok balik memo itu ya, apa yang saya akan sudah mencapai. Saya punya pengalaman dan cerita saya dah habis. Any question? Ada apa-apa soalan nak tanyakan kepada saudari Chuan Lin Wei? Rasa tak ada soalan. Terima kasih saudari Chuan Lin Wei atas perkongsian yang diberikan. Seterusnya saya berjemput saudara Laila Suhaila untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Boleh dengar? Boleh. Okay. Assalamualaikum and good morning to everyone. Today I will be presenting upon book challenge of a book named A Street Cat Named Bob. So what is this about? So this book is about James, who is a busker, who is trying to make ends meet, and Bob is a stray cat in search of a warm place to sleep. So when James and Bob meet, they form a bond that will last a lifetime. And this book is actually from a real life story. So this is the book cover. I do have the book with me, but it's not here. So I couldn't show it to you guys that the book. So what are the book summary? So there's an old adage I read somewhere. It says each of us is given second chances every day of our lives. They are there for the taking. It's just that we don't usually take them. So begins this fascinating true story, so which has become a New York Times bestseller. This book is actually about two shattered creatures who are brought together by fate. So James is actually a drug addict who works as a musician to basically cover his life expenses. And Bob is a ginger stray who shows up on the doorstep of James' apartment building one day in need of food and attention, and with a personality that charms everyone. So, but at first, James actually quite frustrated why Bob actually came up to him because he barely could have food in his own table. So how can he give the cat food? But later on, from then on, these two distinct spirits create a bond of friendship. So later on, James actually accepted accepted Bob, and he tried his best on finding Bob food. So James barely scrapes by playing his guitar on the streets of London, where he's generally ignored by the onlookers. And one day, Bob actually joins him on the bus into town, riding comfortably on his shoulders as they traverse the streets to their destination, and then settling into his guitar case as James begins to play. So from there, uh, Bob actually follows James into town to actually play with James. So actually that attracts all the citizens that pass by them, and it was very interesting. So Bob is a magnet for individuals who want to chat to him. So the pair then moves on to selling the big issue. The big issue is actually a magazine that is created and sold on behalf of homeless or vulnerable persons. So, but although their times on the street is not without its challenges, they face verbal abuse and competition from other street workers. But they are determined to succeed. So this is the real life James and Bob the Cat. So they actually have a movie of their own, A Street Cat Named Bob. I watched that and it's very
great. So you guys should watch it because when you see how Bob actually turns around, he turns around James' life just like that. So it was very fascinating and I like it a lot. So thank you. Do you have any questions? Ada soalan? Terima kasih saudari Laila Suhaila atas perkongsian yang diberikan. Seterusnya saya menjemput saudara Jose Henry untuk menyampaikan buku beliau pada hari ini. Dipersilakan. Hello, testing. Dengar tak? Dengar. Okey. Selamat pagi kepada Dr. Suhaila dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Hari ini saya akan berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk Era Kolonial. Sebelum saya ingin berkongsi sedikit isi kandungan naskah ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jose Henry. Saya dilahirkan di Sarawak dan membesar di Putrajaya. Saya bukanlah seorang yang penggemar membaca buku dan saya kurang berminat untuk membaca. Tetapi, buku yang saya ingin berkongsi kepada anda sebentar lagi ini telah membuat saya tertarik untuk membaca buku tersebut. Hal ini kerana terdapat banyak pengajaran yang kita dapat perolehi daripada buku ini. Buku ini mengurungi sejarah Malaysia pada era kolonial. Buku ini menceritakan tentang sejarah dan politik yang terjadi pada zaman tersebut. Terdapat 4 buah kuasa besar yang ingin menjajah Malaysia ketika itu, iaitu Portugis, Belanda, British dan Jepun. Pada penjajahan British menceritakan pengunduran Sultan Mahmud Shah I selepas serangan Portugis di Melaka. Selain itu, pentadbiran Portugis di Melaka pada masa itu juga akan diceritakan dan peraturan perdagangan yang diperkenalkan oleh Portugis seperti cukai, PAS, monopoli dan diskriminasi. Seterusnya, penjajahan Belanda. Belanda juga sering menyerang Portugis di Melaka untuk melemahkan serta menghancurkan perdagangan Portugis di Pelabuhan Melaka. Kerajaan Belanda juga mengeratkan hubungan baik dengan kerajaan Johor. Daripada hubungan baik ini, Johor membantu Belanda untuk mengalahkan Portugis manakala Belanda beri perlindungan keselamatan di Pelabuhan Johor. Selain itu, daripada penjajahan British pula, kita dapat pelajari tentang perluasan jajahan British daripada tahun 1786 hingga 1874. Matlamat sistem residen ialah untuk mewujudkan keamanan dan mewujudkan pentadbiran dan pungutan cukai yang teratur, tetapi cukai tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak British. Pada tahun 1876, negeri-negeri Melayu bersekutu ditubuhkan dan faktor penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu ialah untuk mengawal kuasa residen yang sering bertindak sesuka hati. Seterusnya, terdapat beberapa tokoh yang menentang kerajaan British pada masa tersebut, seperti Dor Said, Raja Mahadi, Ratu Maharajalela dan lain-lain. Akhir sekali ialah pendudukan Jepun. Jepun telah berpindah dari satu tempat lain dengan mudah. Faktor memudahkan penjajahan British ialah kerana British tidak bersedia dan menyangka Jepun akan menyerang daripada belah selatan. Selain itu, kerajaan British juga menghantar bantuan yang lewat kerana British menghadapi sedikit masalah kewangan pada masa tersebut. Sebelum kerajaan Jepun menjajah tentera British, Jepun telah bersedia lengkap
seperti kenal pasti strategi British dan sikap tentera Jepun yang bersemangat, taktikal dan mempunyai pengalaman menjadi satu faktor kenapa mereka mudah melawan kerajaan British. Kesimpulan yang kita dapat daripada buku ini ialah kita dapat melihat bahawa orang tempatan menentang sekeras-kerasnya setiap penjajah luar dan pengorbanan tokoh-tokoh untuk mempertahankan Malaysia daripada ancaman luar. Dan pengajaran yang kita dapat daripada buku ini ialah kita dapat memupuk semangat patriotik, menyemai perpaduan antara kaum dan menghargai budaya dan urusan negara. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Ada beberapa soalan yang ditanyakan? Baik, terima kasih kepada saudari Kozi atas perkongsian. Agar semua dapat mengambil pengajaran daripada input yang diberikan. Seterusnya saya menjemput saudara Baharul Ilmi untuk menyampaikan buku pilihan dia pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini saya Baharul Ilmi dan mengkongsikan satu buku yang simple je sebenarnya. Buku ni tajuk dia adalah Syair Muhammadiyah. So buku ni memang ada dengan saya tak lupa. Alright, so buku ni apa benda buku Syair Muhammadiyah ni? So buku dia memang menarik sebab dia menceritakan tentang Rasulullah tapi secara sangat detail. Macam daripada segi fizikal dia, tanda kenabian, rambut, cara dia pakai cincin, cara dia makan, baju besi dia, baju perang dia, pedang dia, ibadah dia dengan kehidupan dia. Macam tadi tu baru sikit tau. Dia kepada fizikal tu, dia punya kategori lagi, dia punya pecah-pecah tu. Contohnya, daripada fizikal tu, tanda kenabian dia, rambut dia, uban dia pun ada, celak dia, berbekam, pakaian dan aksesori dia. Macam perilaku tu, kita dapat tahu cara dia berjalan, duduk, bersandar, tidur, makan dan jenis roti. Semua dia makan, lauk semua pun ada. Yang menariknya benda-benda macam ni dalam buku ni dia ada hadis dia. Contoh kalau nak tahu pasal dia punya macam cara makan dia, cara Rasulullah makan. Tapi dia memang dia hadis dia lah. Okay, kita move on, kita pergi pada ibadah dia pula. Maksudnya kita tahu memang Nabi Rasul kita ni buat ibadah, tapi sejauh mana dia tahu macam cara dia ambil wuduk, cara dia berdoa, apa doa dia, wangi-wangian dia kan. Kalau kita pergi masjid ke, kita pergi kedai ke kan banyak minyak wangi yang macam apa tu yang kita selalu cari-cari kat tangan tu kan, tapi yang mana satu favourite Rasulullah kita tak tahu. So dalam buku ni dia ada bagi tahu cara dia solat duha, maksudnya pukul berapa, rakaat, dia buat jemaah ke, dia buat seorang-seorang. Lepas tu solat sunat di rumah, maksudnya macam apa solat sunat yang kita boleh buat kat rumah, tapi apa solat sunat yang dia buat dekat rumah dan berapa banyak solat sunat dia buat, berapa rakaat. Dia selalu buat dengan isteri dia Kak Aisyah. Beritahu dalam buku ni. Satu lagi cara dia puasa, maksudnya kita tahu kan puasa tu kita tahan lapar daripada makan, kita tahan diri kita daripada lakukan perkara-perkara yang kata maksiat ke apa ke. Tapi apa yang Rasulullah buat dalam puasa, maksudnya
ibadah dia masa puasa. And then kita ada cara Rasulullah baca Al-Quran. Contoh kita tahu cara dia baca Quran adalah dengan lembut, dengan nada yang perlahan tapi boleh didengari dan cara bacaan dia sopan. Maksudnya semua boleh dengar tapi tak rasa terganggu. Dan kita dapat tahu hubungan sosial dan akhlak baginda. Contohnya dari perkara-perkara yang kita macam bukan pandang dia, maksudnya kita tak pernah tahulah cara dia bercakap, cara dia tertawa, bergurau, bersyair, berbual, bersifat tawadu, malu dan tangisan. Kita tahu Rasulullah ni orang yang suka bergurau. Dia pernah bergurau dengan sahabat dia, dia kata orang tua ni tak akan ada orang tua dalam syurga. So sahabat-sahabat dia tu menangis lah sebab tapi masa baginda ialah dalam syurga nanti tak ada orang tua, maksudnya semuanya muda. Yang terakhir kita dapat tahu lah nama-nama Rasulullah ni banyak sebenarnya. Ada Ahmad, salah satu Ahmad, Muhammad dengan kita dapat tahu usia dia. Apa maksud usia dia? Maksudnya pada umur ni dia apa, pada umur ni dia apa, macam pada umur ni dia kehilangan ibu bapa, lepas tu dia kehilangan pakcik dia, lepas tu kehilangan isteri beliau, lepas tu dia kehilangan sahabat. And then pada umur, lepas tu kita ada tanda kewafatan, kita ada tanda kewafatan Nabi pun ada. Kita tahu Islam menang perang, Kota Mekah dah tak ada kawan. Kewafatan, maksudnya umur berapa dia wafat? Okay, umur dia wafat 63. Lepas tu kita ada warisan dia, maksudnya siapa yang inherit warisan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya sampai sekarang mestilah kita ada keturunan dia kan dekat Arab, kita tak tahu siapa. Alright. Dan last sekali kita ada yang menarik ialah mimpi melihat Rasulullah. Kita mimpi melihat Rasulullah tapi kita tak tahu apa dia rupa dia macam mana kan, sebab ada yang kata muka dia cahaya semua. So dalam buku ni ada yang kata dalam mimpi tu Rasulullah cuma bagi tahu apa yang patut kita kekalkan, maksudnya sunnah dia lah. Rasulullah, kita kena hidupkan sunnah dia sentiasa sebab itu pun daripada bertambah kan. Alright, sinopsis dari buku ni. Buku ni adalah buku yang berharga yang menguraikan secara detail tentang kepribadian Rasulullah serta perilaku dan sahsiahnya berdasarkan hadis. So benda ni bukan main-main lah, bukan quotes ke nak letak ya. Yang hadisnya pula direkodkan oleh Imam Al-Tirmizi yang terkenal lah, kita pun tahu. So pembaca kita dapat manfaatkan himpunan hadis Nabi dan menjadikan kehidupan harian mengikut sunnah Nabi. So kita boleh hidupkan sunnah Nabi sebab kita dah tahu cara dia makan, cara dia berbual semua. Itu kan semua sunnah dia. Alright, so membaca itu jambatan ilmu, janganlah kita. Alright, terima kasih. Itu je, kalau tak ada apa-apa, boleh dah beli buku ni kat mana-mana ataupun ada link kat sini kan. Alright, itu je. Ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan kepada saudara Baharul? Kalau tak ada, terima kasih saudara Baharul. Seterusnya saya ingin menjemput saudara Afiq Erino untuk menyampaikan buku pilihan beliau pada hari ini. Dipersilakan. Tes, cubaan. Boleh dengar? Boleh. Okay. A very good morning to everyone. So today I will do a book review about my book that I read 2 years ago actually. So this is the book. Can you see? Huh? Nampak? Nampak. Nampak. Takut. Okay, so sekejap, apa tak nak keluar? So the book
title name as Messi. It's been written by Guillaume Balaguer, and it was a biographical novel about Messi himself. And this book has been published in 2013. So the content of this book. So this book, of course, is about a football player named Lionel Andres Messi, also known as Lionel Messi. So it's the journey. Tell us the journey of Messi since the age of 4 until 2012, when he received his fourth Ballon d'Or. So to people who didn't know, Ballon d'Or is a award for a best player in Europe continental. So the novel also talk about the difficulties that he facing during his early year as a football player. So for example, on his youth years, he'd been diagnosed to have a growth problem. So he is one of the shortest player in the club. And even though he's one of the shortest, he still can be the best. And also, the book also covered the success that he achieved, such as winning the UEFA Champions League trophies that some club cannot even have. For example, Arsenal, who never, I'm not too sure, but yeah, forget about that. So he also winning the La Liga, which is a Spanish football league, and other individual trophies such as Best Player of the Year, Best Young Player of the Year, and etc. So the moral of the story is that I achieve by reading this book is that never give up on your passion. Like Messi himself, even though he has growth problem, even though he has need to live alone in Barcelona when during his youth year, he never give up. Even though he's the shortest, he never give up. He always go being better and better. And the next moral value is stay loyal no matter what. As Messi, who is loyal since his youth year, he stays in Barcelona. He loved Barcelona. He always want to be as Barcelona players. And trust me, he always said in his interview sometimes that he want to stay in Barcelona until his retirement. And he didn't actually, but we don't talk about that. So anyway, the third moral values from Messi's story is that always be the best among the best. As we know, Messi always be the best of the best. He become better every day. And he even told people that he will come better for tomorrow, and he will become better than the version of him to the day after that. Yeah, he always wanted to be the best, even though he always being a normal person, even though people said that he might be an alien. But anyway, the last moral stories is that stay humble whenever being praised. If you see during 2018 Ballon d'Or, not 2018, 2019 Ballon d'Or awards ceremony, people praise him. He received his 6th Ballon d'Or. That is the most Ballon d'Or in football history for a football player. And he's still saying that he should be better than today, even though he's already the best of the best. And to end my presentation, this is a quote by Lionel Messi himself. You can overcome everything if only you love something enough. That's all from me. Thank you. Any question? Soalan? Silakan. Fan Arsenal, tanah sana. Ada soalan? Baik, terima kasih Saudara Afiq Arino. Semoga input yang amat bermanfaat tadi digunakan dalam kehidupan sehari kita.
Seterusnya, saya menjemput saudara Amin Rashad untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Boleh nampak tak? Boleh, boleh. Okey, Assalamualaikum. Silap pula. Baik. Ya, Assalamualaikum. Hari ini saya akan bagi book review. Hari ini buku yang saya akan review adalah buku yang bertajuk How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. So, ini isi kandungan dia pada mental facts you should know about worry, basic techniques in analyzing worry, how to break the worry habit, tu boleh baca situ. So, saya ada ni buku dia. Nampak hilang. Hilang. Okay, lepas tu buku ni saya sarankan untuk semua baca sebab buku ni akan menunjukkan cara-cara untuk kita mengatasi rasa bimbang dan kita akan dapat menjalani hidup dengan tenang. Buku ni penting juga sebab ahli psikologi dan doktor memberi pandangan bahawa rasa bimbang yang teruk ni boleh menyebabkan orang yang aktif dan cergas boleh jatuh sakit. Tu boleh menyebabkan gangguan saraf. Lepas tu bimbang ni juga boleh buat kita sakit gigi. Pelik kan? Lepas tu salah satu faktor utama darah tinggi pun sebab rasa risau yang terlalu teruk lah. So penting lah buku ni. Lepas tu rasa bimbang ni juga boleh buat kita rasa sakit perut tau. Sebab nanti kita akan gugup. So nanti saraf kita akan terganggu. So nanti kita akan sakit perut. So tu pandangan ahli psikologi dengan doktor lah. So lepas tu ni sinopsis dia. Buku ni terdiri daripada beberapa kisah benar yang akan membantu membaca dalam mengatasi rasa bimbang untuk membawa anda ke kejayaan dalam hidup. So dalam buku ni dia ada mencadangkan teknik asas untuk kita analisis kita punya rasa bimbang tu dan langkah-langkah untuk kita mengatasi rasa bimbang tu. So lepas tu dalam buku ni juga dia ada bagi 7 cara untuk kita pupuk mental kita yang akan memberikan keterangan untuk kita. Dalam buku ni juga dia ada beberapa kisah benar yang akan membantu kita dalam kehidupan seharian lah. Maksudnya kita apa yang dicerita dalam buku ni kita boleh relate dengan kehidupan seharian kita. So kita senanglah nak faham kan apa yang dalam buku ni. Dalam buku ni juga ada cerita benar. Ada beberapa cerita benar lah tapi tak pasti dekat chapter berapa sebab baru lagi baca kan. So kalau korang nak tahu korang kena beli lah. So buku ni juga ada buku ni ada peraturan untuk kita mengatasi rasa bimbang kita dan menjaga tenaga kita. So itu sajalah pasal buku tu. So ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan ke? Rasanya tak ada soalan. Terima kasih saudara Amin Rashad atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput saudari Gansai untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Halo Ustazah dan semua kawan-kawan. Hari ini saya akan share dengan kamu buku ini. Buku ini ya kalau bahasa Cina dan kalau dia tahu bahasa Jepang. Penulis yang suka tulis cerita sekolah dan misteri, so buku ini ada sedikit lah misteri. Dan watak dia ialah nama watak dia ialah Fang Fei dan watak lain ialah kawan dia dengan sepupunya. Dan dia watak ini dia seorang perempuan yang sangat suka makan. Tetapi makanannya dia semua kalori tinggi, so dia dapat berapa sikit lah.
dia semasa dia pergi dia tak peduli kepada dia cara dia transfer cara bagi kesan kepada orang lain so dia tak peduli. Dan satu hari dia kat sekolah dia jatuhkan seorang kereta. Dia menyebabkan kereta itu patah tangan. So dia rasa dia nak menguruskan barang dia lah. So dia ada rancangan dia. Salah satu ya makan apple je. Satu hari je dia turun 900 je. Satu hari je. Dan sampai 3 hari dia turun 3.9. So sampai macam turun banyak. Tapi dia keempat hari dia makan sarapan berapa dia balik juga. So rancangan dia gagal. Dia ada rancangan banyak tetapi semua gagal dia rasa dan dia semasa dia putus asa dia terima satu message dari orang dia pernah orang itu cakap dengan dia ada cara untuk menurunkan berat. Cara ini adalah legenda mesin. Legenda ini ialah awak ada sentuhan dengan seorang 30 minit dia awak boleh turunkan berat bagi berat ke bawah orang itu. So dia mencari pertolongan untuk menyentuh tubuhnya selama 3 kali. Dan nampaknya sepupunya macam gemuk, so dia takut dan dia meminting. Dia rasa cara ini macam tak baik lah, tak baik juga, so dia berhentikan cara ini. Dan satu hari dia balik ke rumah, dia dengar ada orang nangis. Dia takut, tiba-tiba ada orang genggam kaki dia. Dan dia nampak banyak darah dan tubuhnya terbaring di lantai dia. So, apabila dia tengok macam ini, dia takut dan pingsan. Maka dia bangun, dia nangis dan memberitahukan semua cerita kepada ibu bapanya. Ibu bapa memberitahu dia sepupunya mengandung. Jadi nampak macam gemuk tetapi bukan kandung. Walaupun cerita dia gagal rancangan ini untuk menurunkan berat, dia juga teruskan dengan cara yang sehat. Okey, kesimpulannya layan macam dia lah satu perkara yang biasa dalam kehidupan perempuan, tetapi perlulah guna cara sehat. Contohnya minum banyak air, makan makanan dengan buang makan makanan tinggi, makan berbaik. Walaupun cara-cara ini macam sebenarnya senang, tetapi betul pun adalah susah. Tapi kegigihan adalah kunci kejayaan. Jadi itu saya sampai sini ya. Terima kasih. Ada apa soalan? Baik, terima kasih pada saudari Kancai atas perkongsian yang diberikan. Seterusnya saya menjemput saudara Haikal Arif untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar saya ni? Boleh saudara Haikal, dipersilakan.
Okay, baiklah. Pada hari ini saya akan bentangkan satu buku yang bernama yang bertajuk The Old Man and the Sea. Okay. The Old Man and the Sea ni merupakan satu kisah, satu cerita yang mengisahkan seorang nelayan tua yang tidak bernasib baik selama 80 hari kerana tidak mendapat satu tangkapan ikan langsung. Dan beliau telah bertekad untuk berlayar ke sebuah tempat yang jauh daripada pelabuhan agar dia dapat mendapat satu tangkapan yang lebih besar lah. Dan dia berjaya untuk menangkap satu ikan todak ataupun marlin yang tersangat besar, yang paling besar yang pernah dilihat, tetapi dia terpaksa mengharungi pelbagai cabaran untuk membawa balik ikan tersebut. Jadi adalah sinopsis bagi cerita tersebut. Novel ini menceritakan kisah nelayan tua bernama Santiago yang tidak bernasib baik untuk 80 hari dan Manolin yang telah mengikuti beliau sejak berumur 5 tahun dipaksa oleh ayahnya untuk bertukar kapal yang bernasib lebih baik. Santiago membuat keputusan untuk berlayar ke Gulf Stream yang jauh dari pelabuhan. Beliau mengharungi pelbagai cabaran dan halangan berseorangan sehingga berasa menyesal kerana menghalang Manolin untuk mengikut beliau. Beliau berjaya menangkap ikan todak yang terbesar beliau pernah lihat. Namun, disebabkan beliau tiada umpan dan makanan, beliau terpaksa makan ikan itu dan ada kepingan yang jatuh ke laut yang menyebabkan ikan jerung menghampiri kapal beliau. Beliau terpaksa berlawan dengan sekumpulan ikan jerung dalam keadaan tangannya berdarah. Akhirnya, beliau pulang ke darat dengan membawa hanya tulang ikan kapal tersebut. Kenapa saya memilih cerita ini untuk dibaca dan saya sarankan untuk anda bacanya adalah kerana cerita ini dia mempunyai plotting cerita yang sangat menarik dan cara penyampaian dari penulis itu sangat jelas yang membuatkan kita lebih faham, dan penceritaan perjalanan beliau ke Gulf Stream itu sangatlah menakjubkan bagi pembaca kerana begitu teliti penulis itu menyampaikan cerita beliau. Dan ini adalah penulis bagi novel The Old Man and the Sea, iaitu Ernest Miller Hemingway ataupun dikenali sebagai Ernest Hemingway, yang lahir pada 21 Julai 1899 dan dilahirkan di Illinois, Chicago. Pekerjaan beliau adalah penulis dan wartawan dan tarikh kematian beliau adalah pada 2 Julai 1961. Beliau mati disebabkan oleh beliau mati kerana membunuh diri pada 1961. Dan ini adalah watak dalam novel itu, Santiago yang merupakan nelayan tua yang tidak bernasib baik selama 80 hari dengan tiada tangkapan ikan. Beliau seorang yang rendah diri dan yakin dengan kemampuan yang beliau miliki. Kenapa saya bercakap dia rendah diri? Kerana semasa beliau duduk di sebuah kedai makan, beliau dibuat sebagai bahan lawak oleh nelayan-nelayan yang lebih tua, dan yakin dengan kemampuan beliau miliki kerana beliau sudah pun tua tetapi beliau masih lagi mahu untuk menangkap ikan untuk dijual dan mendapatkan hasil lah. Dan beliau sangat mengenali lautan dan hidupan dalamnya,
hasil buatannya yang tiada tandingan yang membantunya untuk tidak berputus asa dalam apapun keadaan. Kerana saya letak begini kerana dalam cerita ini peralatan yang beliau gunakan adalah peralatan yang dia cipta sendiri. Seperti bot, pisau, semua dia cipta sendiri. Santiago mengharungi cabaran yang sangat besar untuk menguji kekuatan dan ketahanannya. Kerana salah satu cabaran yang dia harungi ialah dia terpaksa berlawan dengan ikan jerung, sekumpulan ikan jerung yang menyerang kapalnya. Ikan todak atau marlin yang bersamanya menjadi cabaran terbesar untuk dirinya. Pada akhirnya beliau kehilangan ikan dan sisa ikan todak marlin itu ialah kemenangan bagi diri beliau. Dan pengajarannya adalah kita janganlah berputus asa walau berapa banyak usaha yang dibuat tanpa hasil. Sebagai contoh, Santiago itu sendiri sudah 80 hari pergi ke laut untuk menangkap ikan tetapi tiada hasil tangkapan yang besar. Yang kedua adalah umur bukanlah penghalang untuk mencapai kejayaan. Kerana Santiago itu sendiri telah berumur adalah seorang nelayan yang tua, tapi beliau masih berusaha untuk mendapatkan tangkapan yang besar. Dan yang terakhir, bagaimanapun cabaran yang kita tempuhi, kita mesti yakin bahawa ada jalan untuk mengharungi cabaran itu. Okay. Sekian daripada saya, Kak Arif dan Nosham daripada kelas DWD Section 40. Ada persoalan? Macam tak ada. Saya Terima kasih. serahkan Terima kasih kepada saudara Haikal Arif atas perkongsian yang amat menarik. Seterusnya saya menjemput saudari Atika Kaisara untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Kejap. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya hari ini ingin membentangkan tentang buku yang bernama This Is Where It Ends, published in 2016. So these are the synopsis. Dia macam timeline, so everyone has reason to fear the boy with the gun. At 10 a.m., the principal of Opportunity Alabama's high school finishes her speech, welcoming the entire student body to a new semester and encourage them to excel and achieve. At 10:02 a.m., the students get up to leave the auditorium for their next class. At 10:03 a.m., the auditorium doors won't open, and then the next someone starts shooting. So, about this book, the genres are young adult, thriller, and fiction. And it contains 282 pages, and the author is Marieke Nijkamp. This book is actually her debut novel, a debut young adult novel, and her other books are Before I Let Go, published in 2018, and The Oracle Code, published in 2020. So, these are my favorite quotes in the books. Together we could be strong, but the gun has made us individuals. You can't always settle your life in one place. The world was made to change. But as long as you cherish the memories and make new ones along the way, no matter where you are, you will always be at home. We're more than our mistakes.
we're more than what people expect of us. So I've been reading this book since it's been 2 years. I read this book and it really is my favorite because it contains all my favorite genres, which is thriller and suspense, because someone is shooting betul. That's all for me. Thank you. Are there any questions? No. Terima kasih Saudari Atika Kaisara atas pengisian yang diberikan. Seterusnya saya menjemput Saudara Nazmi Hakim untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Hello. Boleh dengar tak? Boleh. Ya. Hmm. Okay, nampak saya share screen? Boleh, jelas. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada lecturer kita Dr. Siti Suhaila dan rakan-rakan saya di DWD Seksyen 40. Saya Najmi Hakim akan memberikan sedikit ulasan tentang buku yang saya baca. Jadi boleh tengoklah. Jadi buku yang saya baca ialah bertajuk Selinci Jalanannya dikarang oleh Taimiyatullah. Buku ini dia keluarkan pada tahun 2019. Tak, sebenarnya 2016 tapi 2016 tu cetakan pertama dia. Lepas tu dia mempunyai sequel sebelumnya seperti Pelukis Jalanan yang diterbitkan pada tahun 2016 dan Impian Jalanan yang diterbitkan pada tahun 2018. Dia total sequelnya ada 4 sebenarnya. Ada arkitek, ada arkitek, ada pelukis, ada impian, ada signature. Ada 4 untuk sequel Jalanan. Di sequel Jalanan bukan include buku untuk sequel Jalanan. Tengoklah kalau nak saya zoom kita ni lah. Okay, slide seterusnya. Pencapaian buku ni. Apa? Pencapaian buku ni, buku Selinci Jalanannya ada dalam banyak anugerah dah. Macam antara pencapaian yang dapat oleh Selinci Jalanannya seperti tempat pertama anugerah Piala Pembaca Buku 2016, Best Non-Fiction and Page Best of 2017, anugerah Emas Kulit Buku Cantik 2018 dan anugerah Buku Negara 2018, kategori Travelog. Seterusnya. Ulasan pribadi. Secara saya baca buku ni. Saya baca buku ni dulu masa saya form 4. Masa tu saya pinjam dekat library sekolah je lah. Jadi buku ni Taimiyatullah ni dan Si Jalan Berdagang ini menceritakan tentang kisah hidup seorang pelajar sekolah yang berasal penuh yang akan diorang hadapi SPM pada tahun tu lah, tahun cerita Taimiyah tu pada SPM tahun tu lah SPM Malaysia. Ni cerita ni berkisahkan tentang cerita sebenar tau. Lepas tu dia ada banyak sequel tapi saya tertarik dengan sequel signature ni sebab cerita ni sebab dia dekat jiwa saya sebab dia ceritakan tentang kisah kat bangku sekolah. Lepas tu dia cerita tentang life dia dekat asrama. Saya pun seorang pelajar asrama. Saya macam cerita memang berkait rapat dengan saya. Macam setiap malam orang lain tidur tapi kita setiap malam duduk tengok luar tengok bintang dengan kawan kita macam bincang tentang benda lalu. Macam sebab saya kita sampai kat peringkat ni kan. Lepas tu nak bincang tentang masa depan macam perancangan apa perancangan kau tu depan dia macam cakap lebih tapi tu intern tapi bukan semua orang dapat. Kalau ada usaha dia dapat insyaAllah. Okay, seterusnya lepas saya baca buku ni, buku ni tebal tau, tebal sangat dalam beratus-ratus page macam tu lah. Jadi tapi saya baca buku ni dalam sehari macam tu, sehari 2 hari macam tu. Bukan sebab nak kejar, nak pulang ke library tapi macam bila kita baca buku tu, kita macam tertarik nak baca next page macam ada certain orang dia baca dia macam fikir satu bab, okay dah habis satu bab, continue next bab. Maybe esok hari tapi kalau saya baca buku ni sehari nak baca lagi, betul nak baca lagi, dia tak dah habis dah sebab cerita ni seronok sangat nak baca. Saya recommend kalau untuk tuan-tuan perempuan tu untuk baca buku ni. Jadi secara pendapat pribadi saya memberikan dia bintang lah terhadap buku ni sebab seronok lah yang cerita dia. Okay, so tentang sedikit latar belakang penulis dia untuk siapa-siapa nak tahu. Boleh kenal dalam sosial dia ada Instagram, Twitter, IG sama lah Instagram, WhatsApp dia ni. Dia ceritakan tentang buku-buku yang dia buat, perancangan dia. Macam dia ada buat planner juga. Dia ada buat planner waktu tahun 2019, 2020 tapi tahun ni tak buat sebab ada masalah. Ialah pandemik COVID-19 ni kan. Dia macam setiap kali dia buat planner tu mesti sold out. Macam first dia buat, dia release tahun 2019. Semua tu waktu dia produce sold out macam tu sehari. So
fans dia ni memang, dia punya fans memang suka sangat lah. Band ni dia cantik. Tapi tengoklah kat website dia. Jadi siapa-siapa nak beli sequel dia lah. Saya terkejut sendiri tekan rare. Dia link ke Shopee lah. Ada 4. So murah dia semain. Dia seronok lah baca. Jadi sekian. Terima kasih. Itu je lah. Habis. Mana. Ada apa-apa soalan yang ingin ditujukan kepada saudara Nazmi Hakim? Ada. Tak ada. Ada. Tak ada. Nazmi, Ya? boleh ceritakan satu scene yang paling menyentuh jiwa anda tak? Paling menyentuh saya sebab waktu tu ceritakanlah kawan dia kisah dia nak, dan tu dia nak cakap lah, Jamie ni sekarang dia dah jadi jurutera dah dekat London. So macam waktu nak sampai London tu kan dia tak ada duit. Macam duit dia tak ada. So macam mana sara diri dekat sana, dia jual pisang dia dekat sana kat London. Time tu kecil-kecil lah tapi ada mau support. Dia macam tu lah kisah dia, macam orang kata apa, saja ada usaha saja kita dapat kan. Macam tu lah. Dah, jangan tahu macam-macam. Terima kasih kepada saudara Haikal atas soalan yang dituju kepada saudara Nazmi. Seterusnya saya menjemput saudari Idina Sofia untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang buku Surat untuk Orang yang Putus Asa. Kenapa saya baca buku ni? Sebab saya tahu sifat putus asa ni memang lumrah untuk setiap manusia, dan masa saya beli buku tu saya memang tengah down. Bila saya baca buku tu banyak input yang boleh saya dapat. Ni antara tajuk yang saya suka dalam buku tu, putus asa dengan ujian. Saya nak simpulkan daripada tajuk ni, kita kena yakin setiap ujian yang Allah bagi tu mesti ada sebab. Antara sebabnya adalah sebab Allah sayangkan kita dan Allah nak berikan yang terbaik untuk kita. Kalau nak tahu sebenarnya kalau kita bersabar dengan ujian tu, banyak ganjaran yang kita akan dapat. Antaranya ialah kita dapat pahala berlipat kali ganda. Dan kemudian yang tentang muhasabah diri ni pula, saya nak ambil petikan daripada buku tu. Ibnu Qayyim ada bercakap, ada ceritakan dalam kitabnya tentang cara-cara untuk merawat hati ketika putus asa. Ibnu Qayyim ada mengatakan, ingatlah bahawa setiap nikmat yang Allah tarik daripada kita dan kita bersabar, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Dan saya nak sharekan satu doa bila kita diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang bermaksud, ya Allah, kau berikanlah ganjaran di atas musibah yang menimpaku dan kau gantikanlah musibah tu dengan sesuatu yang lebih baik. Ini kata-kata daripada, ini ada hadis riwayat Bukhari, dan tidaklah seseorang itu diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih lapang daripada sabar. Sekian, terima kasih. Bapak kejap. Ada apa-apa soalan ke? Saudara Nazmi ada soalan ke? Nampaknya macam buka mic tu. Nak tanya boleh? Silakan. Buku ni boleh beli kat mana? Buku ni ada dekat Popular dengan MPH. Ni buku ni tulisan Ustaz Adni Roslan. Alah, tak nampak pula. Harga buku ni RM30. Ada soalan lagi yang ingin dituju kepada saudari Idina Sofia?
Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih saudari Irdina Sofia. Seterusnya saya menjemput saudara Ahmad Danish untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Hello. Hello, hello. Okay. Baiklah, saya punya pendek saja. Nama saya Ahmad Danish bin Anwar Samsani. Dan buku yang saya nak ceritakan ialah koleksi antologi Desire oleh Haruki Murakami. Oh, terbalik eh. Okay. Buku ni pendek saja. Hanya 9 muka surat. Jadi Haruki Murakami ni ialah seorang penulis yang kira terkenal lah. Dengan bukunya seperti Norwegian Wood atau Kafka on the Shore. Dan ini pula adalah salah satu daripada kerja-kerja dia. Ini kira cerita pendek lah. Salah satu daripada cerita pendek yang ada dalam ni ialah The Second Bakery Attack, yang menceritakan tentang sebuah pasangan yang baru saja kahwin. Diorang bangun ketika waktu malam dan diorang berasa lapar. Maaf. Berasa lapar. Mereka pergi ke dapur, tengok tak ada makanan dalam peti ais. Jadi suaminya pun teringat pada satu situasi di mana dia dengan kawan dia merompak sebuah kedai kek, bakery, dengan pisau. Tetapi pada waktu itu, owner bakery itu dia mengatakan bahawa tak perlu rompak, hanya dengar muzik klasikal yang dia pasang dalam kedai tu dan dia akan bagi dia semua roti. Jadi daripada experience itu dia merasakan something bahawa kerjanya ni tak siap. Jadi dia pun wife dia pun, isterinya kata, jom rompak sebuah kedai kek. Dan malam itu juga pada 2:30 pagi mereka pergi cari kedai kek di Tokyo yang mereka cari pun tak dapat jumpa, tapi diorang jumpa McDonald. Dan diorang merompak sebuah McDonald untuk order 30 Big Mac dan itulah ceritanya. Jadi ceritanya menggunakan banyak simbol seperti yang dikatakan dalam cerita tu, sebuah sumpahan, curse, yang dia mention, iaitu perasa bahawa sesuatu bisnes itu tidak dihabiskan dan apa yang dia nak cuba sampaikan ialah sesuatu bisnes yang tidak disiapkan akan membuatkan jadi lebih gila, dan walaupun bisnes itu sudah pun agak aneh, ia akan membuatkan kita bertambah jadi lebih tidak waras lah. Jadi itulah je salah satu daripada cerita pendek dari antologi Desire. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan? Baiklah, terima kasih saudara Ahmad Danish atas perkongsian yang diberikan. Seterusnya saya menjemput saudara Amir Rizwan untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Amir Rizwan bin Supri. Saya akan mereview sebuah buku komik yang berkaitan ceramah dan pengalaman salah satu ustaz yang agak terkenal di Kelantan. Ini bukunya. Sekejap. Okey. Nampak? Okay. Buku ni bertajuk Ustaz Avenger
Dia disebabkan nama Avenger tu akibat daripada kumpulannya yang terdiri daripada satu tim yang seakan kumpulan Avenger. Itu asal-usul nama Avenger je. Lepas tu ni gambar saya bersama penulis iaitu Ustaz Syakirin, salah satu penulis buku komik ni yang agak bagi saya valuable untuk saya simpan. Ini adalah gambar muka depan buku komik tadi, dan buku komik ni dia ceramah tapi disebabkan dia ingin menarik minat daripada kalangan remaja untuk membacanya, dia menukarkan ceramah tersebut dalam bentuk komik, dan buku ni diterbitkan sendiri hasil daripada pengalaman ustaz tersebut. Salah satu tajuk yang menarik perhatian saya apabila saya membaca buku ni ialah tajuk kejutan, di mana ia mengisahkan apabila beliau menghadiri jemputan ceramah di salah sebuah sekolah agama di Kelantan. Beliau sangat teruja melihat anak-anak tahfiz di sana. Lalu beliau menanyakan soalan berkaitan siapa di sini pernah melihat video. Dia terkejut sebenarnya apabila satu persatu mengangkat tangan sambil menangis. Sorry, ada typo sikit. Beliau terkejut dan terus diam, dan hasil daripada ceramah tersebut, dia merubah 360 darjah daripada cara ceramah dia, iaitu dia tak nak lagi menanyakan soalan tersebut. Dan mengejutkan lagi, pada akhir ceramah tersebut, Ustaz itu didatangi oleh pengetua sekolah tersebut dan menangis teresak-esak pada beliau yang menyatakan dia telah gagal mendidik anak-anak tahfiz di sekolah tersebut. Tetapi yang mengherankan, anak-anak tahfiz tersebut melakukan perbuatan itu di luar sekolah dan sesekali tidak membawa budaya tersebut ke dalam sekolah. Saya akan menceritakan lagi salah satu tajuknya, iaitu tajuk Baikkan Allah. Tajuk ni berkaitan dengan salah satu penceramah daripada tim ustaz tersebut yang pergi ke salah sebuah masjid di Kelantan. Apabila beliau sampai di tempat ambil wuduk, beliau terdiam apabila melihat seorang insan yang tiada tangan dan kaki yang mengambil wuduk di tepinya. Dia lalu berfikir, kerana insan tersebut masih lagi muda dan tidak dan seorang OKU yang tidak mempunyai tangan dan kaki dan berusaha untuk mengambil wuduk untuk menunaikan solatnya. Waktu itu adalah waktu Zuhur. Ustaz tersebut hairan kenapa beliau sangat berusaha untuk melakukan beribadat sedangkan beliau dikira insan istimewa dan dijamin syurga. Lalu beliau timbul satu persoalan di fikiran beliau. Ketika beliau muda, beliau tidak berusaha seperti insan tersebut dan sibuk menghabiskan masa melakukan aktiviti yang tidak berfaedah dan merugikan diri dia. Dan salah satu kata-kata ustaz tersebut ialah pada ni, "Duhai remaja, aku tahu gelora nafsumu itu sedang bergelonjak. Sukarnya bagi kamu untuk menjaga amanah maruah diri dan agama pada masa ini. Aku tak pernah salahkan kamu kerana desakan sekelilingmu itu terlalu kuat hingga kamu ingkar kepada Allah." Dan saya masuk ke sesi tanya. Ada apa-apa soalan?
Kalau tak ada, itu saja hasil daripada ceramah saya pada hari ceramah pula. Review saya pada hari ini. Sorry, tersasa ya. Review saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Saudara Amir Rizwan atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya saya menjemput Saudari Amira Yasmin untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Hai, saya Kasama Chandra. So, hari ini saya nak ceritakan tentang buku Sedetik Lagi. Apa lagi? Buku Sedetik Lagi ni ada 28 bab. Dan ia bergenre tentang misteri. Jadi watak utama dalam buku ni lah Khalis, watak sebenarnya lah Ghazali, Nick, Ayuni dan Lee. Jadi cerita ni misalkan tentang buku diary merah. Diary merah ni bila seseorang tu tulis dalam buku diary tu, dia boleh kembali kepada masa lampau. Jadi sampailah satu hari Khalis berjumpa dengan Nick dan Ayuni. Diorang melupakan bekas pemilik diary tersebut. Jadi mereka menceritakan bahawa dulu Nick ni seorang yang susah. So bila dia ada diary tu, dia mengubah nasib keluarga ni dan dia menjadi seorang yang senang. Dan tujuan mereka berjumpa dengan Khalis adalah untuk membantu Khalis agar tidak terperangkap lagi dengan diary tu. Sampailah satu hari, Nick dengan Khalis ni bergaduh sebab Nick ni macam tak puas hati sebab Khalis macam tak cuba keluar daripada diary tu. Dan ia menyebabkan sampai Khalis tercedera dan menyebabkan dia telah mengukarkan hak milik diary tu kepada Ghazali. Dan disebabkan tu, apabila Khalis sedar dia berada di Kanada, tempat belajar dia semasa dia muda dulu. Ghazali tu sebenarnya adalah kawan baik dia dulu. Dan dia takut sangat pasal diary tu sebab dulu dia pernah menggunakan sekali diary tu untuk menyelamatkan Ghazali pada 9 tahun yang lepas, di mana sepatutnya Ghazali dah mati. Dan dia pun tertanya kenapa Ghazali tu dalam banyak tempat dia pilih untuk balik ke Kanada tu, putarkan masa untuk balik ke Kanada tu. Sebab Ghazali sebenarnya cakap yang dia sebenarnya rindu akan kegerapan persahabatan orang masa kat Kanada tu. Jadi setelah tu Khalis sedar dia sepatutnya melepaskan diary tu. Jadi setelah tu mereka semua bersepakat untuk hapuskan diary tu. Dan mereka semua pun kembali kepada asal. Dan akhirnya ceritanya hanya cerita pasal Nick di mana dia kembali asal menjadi kepada orang yang susah. So kesimpulan cerita ni sebenarnya nak ceritakan kita tak boleh menukar sesuatu takdir tu sekali sebab dia akan menghargakan keadaan. Dan pengajaran ni sebenarnya nak kita mestilah bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan. So itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Amira Yasmin. Ada apa-apa soalan yang ingin ditujukan kepada Saudari Amira Yasmin? Boleh buka mic ataupun tulis je dekat chat box. Nanti saya bacakan. Rasanya tiada soalan. Terima kasih sekali lagi Saudari Amira Yasmin. Seterusnya saya serahkan majlis kepada Saudara Muhammad Hafizuddin untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Nampak ke? Nampak. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini saya nak cerita pasal challenge saya. Buku yang saya pilih hari ini ialah Jadilah Dirimu Suci Hati, hiasi pekerti. So, kenapa buku ni dinamakan kawan-kawan? Sebab buku ni dia nak ajak kita menjadi diri sendiri, menjadi lebih baik. So, apakah buku ni dia tentang apa? Kawan-kawan ni merupakan sebuah buku motivasi. Dalam buku motivasi ni, dia ada kompilasi kisah motivasi dan inspirasi dari ulama dan pengalaman peribadi penulis.
Contoh kisah motivasi ulama yang saya sukalah dalam buku ni. Soal kisah ulama Sufi yang terkenal, Al-Imam Fudal bin Iyad. Sebelum dia menjadi wali Allah, dia merupakan seorang pencuri. So nak jadikan satu cerita, ada satu malam ni, dia masuk ke rumah orang lain nak mencuri lah. Tapi time dalam rumah tu, masa dalam rumah tu, dia terdengar orang yang ada dalam rumah tu baca ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Hadid ayat 16 yang bermaksud belum sampaikan lagi masanya bagi orang yang beriman untuk hujud hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Lepas dia dengar ayat tu lah, dia rasa terasa dengan ayat tu. Dia rasa macam diri dia ni lalai terpesong. Semenjak lepas dia dengar daripada ayat tu, dia terus berkata, wahai Tuhanku, telah tiba sekarang waktunya. Balik tu, lepas tu dia terus keluar sesenyap dari rumah tu. Balik tu dia solat terus dan melakukan taubat. Selepas tu dia berhenti menjadi pencuri. Itu antara kisah yang saya suka lah. Okay, buku ni juga merupakan terbitan daripada penulisan beberapa individu seperti Eliza Helmi, Ustaz Azhar Idrus dan Prof. Dr. Muhayyah. Ini juga gaya penulisan dia santai. Bagi saya enjoy baca sebab kadang kalau ada buku motivasi ataupun buku yang melibatkan agama ni, kebaikan orang muda kan senang bosan. Tapi buku ni dia buatkan saya seorang yang muda rasa tenang lah baca. Okay, itu je. Ada soalan? Ada apa-apa soalan yang ditanyakan? Boleh kat mic ataupun tulis je dekat chat box. Okey, terima kasih Saudara Muhammad Fizuddin. Seterusnya saya menjemput Saudara Muhammad Akif untuk menyampaikan buku pilihan beliau pada hari ini. Dipersilakan. Dan selamat pagi, saya akan mereview nampak tak? Nampak. Tajuk dia Takut tengok buku. okey, tajuk dia ketika Azazil berputus asa. Okey. Sebenarnya buku ni saya dah baca sekali. Time tu form 4. So dah lama lah, saya tak tahu saya ingat lagi ke tak buku ni. Buku ni menceritakan tentang seorang yang bernama Fayad. Dia profesor, dia saintis astronomi. Dia ni ateis, tidak percaya kewujudan Tuhan. Lepas tu satu demi satu yang berlaku pada dia berubah jadi seorang yang percayalah pada Tuhan. Peristiwa ni berlaku pada awal chapter, dia bermimpi. Jadi ada satu suara yang kata kat dia akan datang, dia akan memerintah bumi. So dia terjaga daripada mimpi tu, dan dia perasan badan dia berpeluh sangat-sangat. Dan tu pula dia ada dekat dia tidur dekat atas kursi malas. Dia baru teringat yang dia ada satu kerja dan ada satu fenomena yang akan berlaku pada malam tu. Sebab time tu dia ada dekat Gunung Kinabalu, kat puncak. Bukan dia je, dia ada satu tim. Lepas tu ada saintis-saintis ternama lah juga dekat situ. Sebab diorang nak tengok fenomena belas bintang berada dalam kedudukan sejajar. So dekat situ
dia kajilah dia dengan tim dia, tunggu masa tu belum apa ni bintang-bintang tu dalam keadaan sejajar. Tiba-tiba seorang Mak Salih ni, dia pun saintis juga. Dia cakap dekat Fayad ni, sebab dia kenal Fayad tu, kena ada something yang pelik berlaku dekat situ. Sebab ada satu bintang tu dia tiba-tiba lari daripada kedudukan sejajar tu. Nama bintang tu Sirius Star. Dia bintang tu bercahaya sangat-sangat. Tapi patutnya dia ada dekat kedudukan sejajar, tapi dia berlari keluar. Dan dia sangat dekat dengan sistem suria sistem suria lah, matahari. So dia pun pelik. Apa jadi macam ni pula kan? Lepas tu pula langit tu tiba-tiba keluar satu cahaya aurora kat Gunung Kinabalu. So kat Gunung Kinabalu kan kat garisan khatulistiwa. Sepatutnya aurora tak boleh ada dekat garisan khatulistiwa. Sepatutnya dia ada dekat kawasan Arktik dan Antartika. Lepas tu dia pun dia rasa takut. Tapi orang-orang saintis lama tu kat situ, yang Mak Saleh tu, semua rasa kagum. Bukan takut. So dia pun carilah lagi apa yang terjadi, dia pun pelik. So dia rasa tak sedar hati. Lepas tu dia suruh kru-kru dia ni, Fayad ni suruh kru dia check apa yang adakah sama dengan data NASA. Bila dia check memang sama. Sirius Star tu pun memang tak berada dalam kedudukan sejajar. Lepas tu dia pun makin lama makin takut, dan masa patutnya bintang tu dah berada sejajar, tiba-tiba satu bintang kat situ meletup. Lepas tu dia tengok kat data dia balik, ada seorang kru ni, Fatimah Zehra nama dia, ditunjuk yang tiba-tiba air dekat Sabah tu tiba-tiba jadi surut. So masa surut tu akan berlaku tsunami lah. Itulah sedikit cerita daripada kita ni. Okey, apa kena mengena dengan makhluk ni, dengan cerita ni? Okey, pada bab yang ke-18, time tu Fayad ni dah dia ni ada sedikit dah percaya pada Tuhan dah. Sebab time tu dia dah mula kaji-kaji tentang fenomena yang tadi. Sebab dalam kitab Al-Quran dia kaji-kaji. So waktu tu dia berada dekat Arab Saudi. Sebab dia nak jumpa dengan Syekh. Dia nak tanyalah pasal persoalan yang berada dekat minda dia. So makhluk ni datang kat mimpi dia. Makin lama makin tinggi. Dan itu dia nampak ni tempat tu macam terbakar. Dia ni pegang dagu dia, dia rasa sakit. Lepas tu dia tanya dekat Fayad ni, dah tidak. Tanya kat Fayad ni, katakan kepadaku, Dajjal adalah Tuhanmu. Dia banyak kali berkata. Tapi Fayad tu masih diam, rasa sakit. Dia rasa sakit, lepas tu dia terbangunlah daripada mimpi dia. Okay. Itu saja daripada cerita saya. Terima kasih. So ada apa-apa persoalan? Okay, kalau tak ada, sajalah. Okay, saya cari. Saya menjemput saudara Makir untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan.
Dengar? Dengar. Hmm. The book that I'm going to reviewing is called Soft. It's by Kiana Azizian. It's a poet book of becoming soft. Soft. The soft here meaning is being a kind person and humane. It's not about being weak. It's about constraining yourself to being strong enough to help others and help yourself. Being soft, you need to be. The books starts off by the writer explaining his youth, which was a difficult time for her. The book is a poet. It doesn't tell a story, but it shows expressive terms towards hard times, with her being doubting her existence, having grief, and learning to face the truth about finding love. Early on, her youth was difficult by having abusive terms with her friends and family, but she went on to find a person that she loves, and that really helps her. And then by the end of the book, he went through a lot. He lost herself in the middle part of the book. She lost her loved one. Then she went to a mental state where she doesn't know herself anymore. But this book really expresses the human mind when facing hardship. It plays on human emotion and being strong when having a hard time dealing with life. That's all, I think. Thank you. Terima kasih Saudara Muzakir. Ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan? Kalau tak ada, saya rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi Saudara Muzakir. Seterusnya saya menjemput Saudari Hidayatul Munirah untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Dengar tak? Dengar. Okey. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayatul Munirah binti Nasiri. Okay, hari ni buku yang saya nak cerita hari ni ialah Gua Thur. Nampak tak? Tak nampak kot? Okay. So Gua Thur ni macam familiar lah dengan kita kan. Kita tahu Nabi Muhammad dengan Saidina Abu Bakar pergi kat dalam gua tu kan. Okay, so jadi cerita dia mula macam ni. Nabi Muhammad dengan Saidina Abu Bakar ni dia nak cari tempat menyorok supaya orang kafir ni tak jumpa diorang. Sebab orang kafir ni tengah mencari Nabi Muhammad. Lepas tu bila Nabi Muhammad dengan Abu Bakar ni dah menyorok kat dalam tu,
apa nama ni? Labah-labah dengan burung merpati ni buat sarang dia tau. Dekat Gua Sur tu. Supaya bila orang kafir nampak gua tu macam gua tu tak ada siapa yang duduk kat situ. Tapi sebenarnya gua tu ada orang duduk. Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Tapi bila labah-labah dengan burung merpati ni dah tolong Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar untuk menyorok, orang kafir bila nampak sarang-sarang kat depan tu, diorang rasa macam ada ke Nabi Muhammad dengan Abu Bakar duduk kat sini kan? Diorang rasa keliru. Tapi naluri diorang ni kuat tau. Bila diorang mengatakan macam ada sarang labah-labah dengan sarang burung merpati kat situ tau. Bila burung merpati bertelur pula kat situ, lepas tu labah-labah buat sarang dia. Sarang kan? Nama yang macam tu. Okay. Lepas tu, bila naluri dia kuat, cakap macam tak ada orang kot kat sini. Jadi orang kafir ni pun beredar lah daripada gua tu. Lepas tu bila orang kafir dah beredar daripada gua tu, Nabi pula, Rasulullah dengan Abu Bakar, diorang pun teruskanlah penghijrahan diorang untuk ke kota Madinah. Jadi kesimpulannya dari sini, kita kenalah saling tolong-menolong. Macam burung merpati, labah-labah dengan Sayyidina Abu Bakar pun tolong Nabi Muhammad untuk cari tempat persembunyian dia tu. Tapi bukan diorang je tau, ada lagi sahabat Nabi yang tolong Nabi Muhammad semasa persembunyian Nabi Muhammad ni kat dalam Gua Sur. Jadi kita kenalah tolong sesama Islam Okey, jadi tu je lah saya punya book challenge Gua Sur. Terima kasih. Ada soalan ke? Silakan. Ada apa soalan ke? Dia tanyakan pasal Gua Sur kan? Tajuk dia. Kalau tak ada, terima kasih sekali lagi kepada saudari Hidayatul Munirah. Seterusnya saya menjemput saudara Ihwan Hafizi untuk meneruskan acara book challenge kita pada hari ini. Dipersilakan. Minta maaf, saudara Ihwan tak ada untuk vaksin, jadi saya menjemput saudara Azri untuk meneruskan acara kita pada hari ini. Dipersilakan. Testing, Syami boleh dengar? Boleh. Okey. Macam Okey, boleh nampak? Boleh. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini saya akan bagikan book review. Book review yang saya dah buat ialah Percy Jackson and the Olympian, The Lightning Thief. Okey. So, dia punya pengarang ialah Rick Riordan. So, buku ni dibuat pada tahun 2005. Genre buku ni ialah Greek mythology, young adult fiction, fantasy fiction and high fantasy. Buku ni ada 375 muka surat. So, Percy Jackson and the Olympians ni dia punya series ada banyak. So, ini series pertama dan The Lightning Thief ialah buku pertama. So, kita ada lagi 4 buku. Okey, sini. The Sea of Monster, The Titan's Curse, The Battle of the Labyrinth and the Last Olympian. So buku ni memang macam best lah untuk saya sebab saya suka mitologi semua ni. So buku ni memang panjang, 375 muka surat. So dia punya summary memang besar. Ini memang summary paling pendek saya boleh bagi. So Percy Jackson is about to be kicked out of boarding school. And that's the least of his trouble. Lately, mythological monster and the god of Olympus seem to be walking straight out of the page of Percy Greek mythology textbook and onto his life. And worse, he's angered a few of them. Zeus' master lightning bolt has been stolen and the Percy is the prime suspect.
Now Percy and his friend has 10 days to find and return Zeus' stolen property and bring peace to the warrior Olympus. But to succeed on his quest, Percy will have to do more than catch the true thief. He must come to terms with his father who abandoned him, solve the riddle of the oracle, which warned him about a betrayal by a friend, and unravel a treachery more powerful than the god themselves. Saya rasa tu je saya nak bagi review buku ni. Okey, sekian, terima kasih. Ada soalan ke? Ada soalan boleh tanya? Ada apa soalan? Kalau tak ada, saya rasa itu saja. Terima kasih saudara Azri atas perkongsian yang diberikan. Seterusnya saya menjemput saudara Edward untuk meneruskan antara book review kita pada hari ini. Dipersilakan. Hello. My book is made by Franz Kafka. He is born on 3rd of July 1883, and he passed away on 3rd of June 1924. This is some of his work, as you can see, and the book that I'm gonna review is The Metamorphosis. This is a book. Yeah, so I'm gonna talk about the synopsis now. The story is about Gregor, who one day wakes up and find himself that he turned into a giant cockroach. The first thing that goes into his mind is, how am I gonna get to work? Because he turned into a cockroach, right? So Gregor been financially supporting his family by working, and actually he don't actually enjoy his job. He knows that he want to quit, but he's not able to do it because he needs to support his family. But now he finds himself that he's a cockroach, so he don't really need to work, and we follow how the family tries to deal with the situation. They tried to lock him in the house. They want to help Gregor, but they don't really know how. So they keep it a secret from other people. They don't want other people to know about this thing, obviously. I mean, if you think about it, if other people know you hide a huge human-looking cockroach in a house, right? Your family reputation will definitely goes down the river. Yeah. So that's the short synopsis of the book. It's really just a story about isolation and feeling not wanted because Gregor turns into a cockroach. Yeah, that's the synopsis. And for the moral of this story is, don't overwork yourself. Do something that you enjoy once in a lifetime. Yeah, so that's all from me. Thank you. I will pass it back to the pengerusi. Terima kasih Edward. Ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan? Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis kepada saudara Izzat untuk menyampaikan buku beliau pada hari ini. Dipersilakan. Tak ada kot Izzat ni. Tak ada. Itu berakhirlah majlis book review kita pada hari ini. Diharap semua para hadirin sudah mengisi Google Form yang diberikan di ruang chat box. Oleh itu saya serahkan semula majlis kepada Ustazah. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah selesai sesi perkongsian macam-macam gaya kan bila dia suruh on video ni kan. Jadi boleh dah buat pilihan dah. Buku mana yang tertarik
yang Najmi rasa nak baca bila dia share. Kemudian satu lagi soalan, ramai-ramai ni mana yang presentationnya sangat menarik? Tak kisah dari sudut PowerPoint ke ataupun walaupun tak guna PowerPoint, presentation dia pun menarik perhatian. Pilihlah. Kalau dua-dua jawapan tu adalah yang first tu Najmi juga, yang ketiga pun Najmi juga, jangan vote diri sendiri. Sebab tu saya suruh pilih nama tau. Nama, lepas tu pilih orang lain lah. Janganlah pilih Irdina. Nama dah Irdina, lepas tu pilih Irdina. Macam tu. Kalau yang awak rasa presentation menarik tapi tak ada rasa nak baca buku tu pun tak kisah. Orang yang berlainan pun boleh. Okay? Okay, macam mana? Rasa ngantuk menunggu. Okay, ini adalah salah satu daripada usaha untuk apa kita panggil, menyuburkan satu budaya ilmu dalam kalangan pelajar. Tak kira lah buku apa yang antum baca, yang you all baca, tapi kita boleh share. Yang terakhir sekali, siapa share? Edward kan? Menarik tu Edward. Bayangkan kita jadi, jadi apa? Lipas yang besar, giant cockroach kan? Macam tu. Okay? Yang penting isi borang. Yang maknanya Syami dua tak ada dah kan? Izzat dan Ikhwan Ikhwan dengan Izzat tadi. Okay. Siapa yang tak boleh isi Google Form tu nanti beritahu kat saya. Kenapa tak boleh isi? Saya ada yang dah isi dah. Kalau ada yang dah isi, boleh beritahu. Yang tak boleh pun beritahu. Sebab tadi saya try okey je. Okay, kita tutup kelas dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.